Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya dan rakan sekumpulan saya ingin membentangkan tugasan CTU 552 yang bertajuk Falsafah Islam dan Barat, Perbandingan dan Kajian. Sebelum kami memulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan kumpulan saya terlebih dahulu. Kami dari kelas CTU 552 AS21. Yang pertama adalah Dina Fakihah selaku ketua kumpulan, seterusnya Najwa Hazwani, Dina Aidilina, Nur Raida dan saya sendiri Iman Batrisya Hanani. Dimulakan dengan pengenalan, falsafah ini berasal daripada bahasa Yunani iaitu filosofia yang bermaksud cintakan kebijaksanaan. Ia juga boleh didefinisikan sebagai usaha individu ke arah mencintai, mencari serta mengkaji tentang sesuatu perkara dengan menggunakan akal fikiran. Tujuan utama adalah untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Falsafah boleh dilihat daripada aspek pendidikan, sosial serta ekonomi. Dan perbezaan aspek ini dilihat di antara falsafah barat dan falsafah Islam. Terdapat jurang perbezaan di antara kedua falsafah ini. Bagi falsafah barat, ia berfokus kepada ilmu fizikal, tujuan kehidupan seseorang manusia dan hubungannya terhadap alam. Ia juga bertumpu kepada perkara asas yang praktikal serta menghasilkan individu yang dapat melakukan perubahan dalam kehidupan. Seterusnya, kita lihat kepada falsafah Islam, di mana ia berpaksikan kepada ajaran Islam untuk membahas tentang hakikat dan kebenaran dalam sesuatu perkara. Ia juga adalah berteraskan Al-Quran serta Wahyu, di mana ia adalah untuk membentuk seseorang individu itu menjadi seorang yang berilmu pengetahuan, beriman serta mempunyai budi pekerti. Falsafah Islam ini adalah berteraskan Al-Quran dan Wahyu, seperti contoh ontologi kewujudan, kosmologi ciptaan alam, epistemologi ilmu berdasarkan Al-Quran dan aksiologi iaitu nilai. Apabila kita berkata tentang falsafah, sudah semestinya terdapat kaitan di antara tokoh-tokoh yang terkenal. Bagi falsafah barat, antara tokoh yang ternama adalah Aristotle, Plato dan Socrates. Manakala bagi falsafah Islam pula adalah Al-Farabi, Ibnu Rushd Al-Ghazali serta Ibnu Khaldun. Peranan tokoh-tokoh ini amatlah penting kerana ia dapat membentuk individu yang berpengetahuan serta mempunyai sikap kepimpinan yang tinggi. Falsafah ini juga penting dalam pembentukan sesebuah negara yang aman dan maju. Dan pembentukan ini bermula daripada pendidikan individu. Di sini amatlah penting untuk kita melahirkan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Pendidikan juga mampu untuk melahirkan masyarakat yang bijaksana, seterusnya dapat membantu dalam kemajuan negara. Ia membentuk masyarakat menjadi individu bertanggungjawab terhadap diri dan negara serta menjadi warga negara yang baik. Seterusnya objektif. Terdapat 3 objektif bagi tugasan ini, iaitu yang pertama, untuk memahami perbezaan konsep falsafah Islam dan Barat. Kedua, untuk mengkaji perbezaan antara falsafah Islam dan Barat dari aspek pendidikan dan ekonomi. Yang terakhir, untuk menilai implikasi falsafah Islam dan Barat dalam pembentukan sebuah negara. 3.0 Fakta dan perbincangan. Yang pertama, definisi falsafah menurut pandangan Islam. Menurut Ahmad Tafsir dalam Amsal Bakhtiar, perkataan falsafah berasal dari bahasa Yunani yang terdiri daripada 2 perkataan iaitu philo dan sophia. Philo bermaksud cinta yang mendalam atau keinginan, manakala sophia membawa makna hikmah yakni kebijaksanaan atau kebenaran. Selain itu, Harun dan Zushin berpandangan bahawa falsafah berasal dari perkataan Arab iaitu falsafah. Ini turut disokong oleh Muhaimin yang juga sependapat di mana falsafah berasal dari bahasa Arab iaitu falsafah. Mereka menjelaskan bahawa orang Arab meminjamnya daripada bahasa Yunani iaitu filosofia yang bermaksud ingin mengetahui secara mendalam atau cinta akan kebijaksanaan. Berdasarkan cendekiawan Islam terdahulu, terdapat 3 istilah umum yang digunakan bagi perkataan Sofia. Istilah pertama yang digunakan ialah hikmah, di mana ia digunakan oleh generasi awal intelektual Muslim sebagai padanan bagi perkataan Sofia. Merujuk kepada Ibnu Sina, hikmah diterjemahkan sebagai kesempurnaan jiwa manusia seiring dengan kejayaan dalam memahami makna sesuatu perkara serta mampu menyampaikan kebenaran menggunakan fikiran yang terbatas. Istilah kedua ialah falsafah. Perkataan ini digunakan di dalam bahasa Arab ketika penulisan Yunani kuno diterjemahkan kepada bahasa Arab. Menurut Al-Kindi, istilah falsafah ini sebagai ilmu mempelajari hakikat sebenar segala sesuatu terhad kepada keterbatasan manusia untuk berfikir. Ketiga, istilah yang dijelaskan ialah ulum al-awail, yang mana secara harfinya bermakna
pengetahuan atau ilmu generasi awal, yakni orang terdahulu. Seterusnya, konsep falsafah Islam. Falsafah Islam tidak hanya terbatas kepada pemikiran rasional yang disandarkan kepada analisis logik terhadap suatu peristiwa, tetapi juga aspek spiritual di mana perkara ghaib yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia semata wajib dipercayai walaupun tidak dapat dibuktikan secara kajian saintifik. Rasional dalam falsafah Islam terletak kepada keupayaan menggunakan potensi berfikir secara bebas, radikal dan secara mendalam untuk menganalisis fakta empirikal sesuatu peristiwa seperti ilmu sains. Falsafah Islam adalah pemikiran falsafah yang memberi sumbangan kepada Islam, manakala Islam menggunakan ilmu falsafah bagi memperkukuhkan prinsip agama. Oleh itu, kita dapat lihat bahawa falsafah Islam tidak mengasingkan antara falsafah atau ilmu pengetahuan daripada agama. Seterusnya, definisi falsafah menurut Barat. Perkataan falsafah berasal dari bahasa Grik yakni Yunani yang terdiri dari dua patah perkataan iaitu philo, cinta dan sophia, kebijaksanaan. Apabila digabungkan menjadi satu frasa-kata filosofia, ia boleh ditafsirkan dengan erti cinta akan kebijaksanaan iaitu hikmah. Aristotle menyifatkan falsafah sebagai ilmu yang menyelidik tentang segala sesuatu yang wujud. Ini turut merangkumi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafizik, logik, etika, ekonomi, politik dan estetika. Seterusnya, falsafah Barat dapat difahami secara umumnya sebagai ilmu sains akademik yang biasa dipelajari di institusi pendidikan Eropah dan koloni mereka. Pada zaman Yunani klasik, pembahasan mengenai alam mula dikaitkan dengan pembahasan tentang manusia, anthropocentrism, dan Socrates merupakan salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu di mana beliau banyak membicarakan tentang moral dan berusaha mengajak pemuda untuk berfikir serta menemukan kebijaksanaan dengan menjadi manusia yang bermoral dan beretika. Falsafah Yunani klasik mengalami kemerosotan apabila mencapai puncak Aristotle kerana gereja melarang para pemikir melakukan kajian yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama menyebabkan kebebasan berfikir terbatas. Perkembangan selanjutnya adalah bersifat sekular. Ia pemisahan antara falsafah dan ilmu pengetahuan dengan doktrin agama berdasarkan kepada kebenaran rasional dan panca indera serta tidak mempercayai wahyu ilahi. Intipati fakta dan perbincangan yang seterusnya ialah perbezaan konsep falsafah Islam dan Barat dari aspek pendidikan. Menurut Kamus Jerman 1993, pendidikan ialah hal yang berkaitan dengan mendidik. Namun begitu, pendidikan juga secara umumnya ialah ilmu yang merujuk kepada memberi didikan, latihan dan pengajaran kepada penuntut ilmu secara formal atau tidak. Pendidikan dalam falsafah Islam. Pendidikan dalam falsafah Islam berpandukan kepada 3 elemen iaitu Al-Quran, As-Sunnah dan Hadis. Matlamat utama dalam pendidikan falsafah Islam ialah yang pertama, menjaga hubungan manusia dan Allah. Yang kedua, menjaga hubungan manusia dan manusia. Yang ketiga, menjaga hubungan manusia alam sekitar. Yang keempat, menjadi manusia yang berguna selaku khalifah di muka bumi. Yang kelima, membentuk kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Yang keenam, melahirkan insan yang soleh dan bertamadun yang beriman serta beramal dengan ilmunya. Yang ketujuh, mendidik seseorang mampu memikul tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT bagi membangunkan diri, keluarga, masyarakat dan negaranya. Yang ke-8, merangkumi aspek jasmani, rohani, emosi dan intelek berdasarkan prinsip Islam. Jenis pendidikan yang ditumpukan dalam Islam ialah keterampilan, akhlak, akidah, ibadah, keibubapaan, akal, jasmani dan rohani. Yang seterusnya ialah falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Barat terbahagi kepada dua, iaitu falsafah secara tradisional dan falsafah secara moden. Namun begitu, kedua-dua bahagian ini sudah tentu mempunyai ideologi tersendiri yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kurikulum, peranan pendidik maupun guru, kaedah pengajaran dan juga peranan murid atau penuntut ilmu itu sendiri. Seterusnya ialah falsafah Barat tradisional. Falsafah Barat tradisional yang pertama ialah essentialism. Essentialism adalah ilmu yang menggalakkan pertumbuhan intelek kepada individu kepada mata pelajaran tradisional yang asal seperti 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Selain itu, perennialism ialah pendidikan yang di mana ia mengajar ilmu dan nilai yang sejagat dan abadi serta fokusnya kepada perkembangan peribadi.
Falsafah barat moden yang pertama ialah progressivism. Progressivism ialah ilmu yang membawa seseorang ke arah pertumbuhan dan perkembangan yang boleh menerangkan realiti masa kini. Yang seterusnya ialah existentialism. Existentialism ialah ilmu dan pemikiran falsafah yang bermula daripada individu itu sendiri yang dapat menekankan pentingnya pengalaman manusia untuk menentukan matlamat serta membuat keputusan bagi diri sendiri. Secara konklusinya, setelah menelaah kajian tentang perbezaan antara falsafah pendidikan Islam dan Barat, tidak banyak yang berbeza. Kedua-dua mempunyai visi yang sama, iaitu untuk mendidik manusia menjadi insan yang berilmu dan bertanggungjawab kepada diri sendiri, masyarakat, alam sekitar dan negara. Namun begitu, yang membezakan kedua-dua falsafah ini adalah dari aspek matlamatnya, di mana Barat lebih kepada mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja, seperti mengasaskan corak budaya dan tamadun baru dan menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan seharian. Manakala falsafah dalam Islam pula membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi Muslim yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah SWT yang bertakwa. Selain itu, Islam bermatlamat untuk melahirkan insan yang taat kepada Allah SWT, hidup dalam masyarakat dengan harmoni. Seterusnya, perbezaan konsep falsafah Islam dan Barat dari aspek ekonomi. Sistem ekonomi Islam bermotifkan kebajikan masyarakat. Mereka beranggapan bahawa rezeki itu milik Allah dan perlu dikongsi serta diberi kepada setiap golongan masyarakat. Sistem ini mengutamakan pahala berbanding daripada kepuasan dan keuntungan berniaga. Individu yang berharta bertanggungjawab mengagihkan harta-harta mereka kepada individu yang memerlukan untuk membangunkan masyarakat Islam. Segala urusan berjual beli adalah berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Masyarakat Islam dituntut juga untuk tidak membazir. Sistem ini juga menentang sistem riba atau faedah yang melampau. Keuntungan dikongsi bersama ummah melalui wujudnya sistem zakat. Mereka membenarkan campur tangan kerajaan dalam meningkatkan ekonomi Islam itu sendiri. Konsep sistem ekonomi Islam ini juga dapat mengurangkan perbezaan darjat bagi golongan yang berada dan golongan yang tidak berkemampuan. Selanjutnya, sistem ekonomi Barat. Sistem ekonomi Barat terbahagi kepada dua, iaitu sistem kapitalis dan sosialis. Yang pertama, sistem kapitalis. Sistem kapitalis mengutamakan keuntungan individu semata-mata. Sistem ini dijalankan tanpa campur tangan kerajaan kerana jika terdapat campur tangan kerajaan, keuntungan individu itu tidak tercapai. Hal ini boleh menyebabkan berlakunya penindasan dan pergolakan antara golongan masyarakat itu sendiri. Sistem ini tidak mempunyai garis panduan dalam urusan berjual beli. Harga semasa pasaran bagi sesuatu produk ditentukan oleh nilai permintaan, sama ada permintaan adalah tinggi atau rendah. Rentetan itu, sistem ini menganggap pengguna sebagai raja. Yang kedua, sistem sosialis. Sistem sosialis atau lebih dikenali sistem perancang pusat. Sistem sosialis ini diamalkan untuk mengelakkan segala masalah-masalah ekonomi yang timbul. Hal ini kerana kerajaan terlibat dalam mengatur dan mengemudi kegiatan ekonomi dan kerajaan juga memiliki kuasa penuh dalam faktor pengeluaran dan sumber. Kerajaan campur tangan melalui badan perancang. Badan ini bertanggungjawab dalam menentukan produk dan harga barang. Menentukan juga kaedah dan cara untuk menjual dan mengagihkan produk. Projek ekonomi yang dijalankan berdasarkan garis panduan yang dikeluarkan oleh kerajaan pusat serta mempunyai kebaikan dan manfaat kepada rakyat dan masyarakat serta dapat menaikkan ekonomi kerajaan. Implikasi falsafah Islam dan Barat dalam pembentukan sesebuah negara. Dari sisi sistem pendidikan, Islam menitik beratkan ilmu dan mengikut panduan daripada Al-Quran, As-Sunnah
dan wahyu. Pendidikan Islam juga menekankan kepentingan pencipta dan manusia, manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam sekitar. Pendidikan Barat pula menekankan pemikiran dan ideologi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Kedua-dua sistem ini sebenarnya mempunyai satu matlamat yang sama dan jelas, iaitu untuk melahirkan insan yang sihat serta berkebolehan dan berpengetahuan luas, menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negara ke arah lebih cemerlang dan lebih maju serta mampu berdaya saing dengan negara-negara lain. Dari sisi sistem ekonomi pula, mampu membentuk negara maju yang berdaya saing serta seiring dengan peredaran zaman. Gabungan falsafah Barat dan Islam memberi ruang dalam sistem ekonomi dalam menjana, mengawal selia serta mengkaji permasalahan yang timbul dalam sistem ekonomi. Masyarakat dapat membincangkan kaedah yang sesuai untuk menangani masalah dalam kegiatan ekonomi, menguruskan sumber alam secara kebendaan dan keharmonian untuk kebaikan semua masyarakat demi mendapat keredaan Allah. Kesimpulannya, falsafah Barat dan Islam mempunyai perbezaan yang ketara dari sudut konsep, pendidikan dan juga ekonomi. Walau bagaimanapun, kedua-dua falsafah ini mempunyai persamaan, iaitu menggalakkan seseorang individu itu untuk berfikiran secara kritis. Seterusnya, kedua-dua falsafah ini telah memberi kesan dan juga implikasi yang membawa kita kepada pembentukan negara Malaysia masa kini. Melalui perspektif pendidikan telahlah ramai individu yang seimbang jasmani, emosi, rohani dan intelek. Manakala dari sudut ekonomi, gabungan daripada kedua-dua falsafah ini telah memberi impak dalam menangani serta menyelesaikan masalah dan isu yang berkaitan dengan ekonomi negara. Hasilnya membolehkan Malaysia semakin maju dan membangun serta mampu untuk berdaya saing bersama negara-negara yang giat membangun. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.